Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada Puan Siti Rohana binti Ulmak. Kami dari kumpulan 11 ingin membentangkan tajuk kesihatan mental dalam kalangan pelajar universiti. Kumpulan 11 terdiri daripada 5 orang ahli kumpulan iaitu saya, Khairunisa binti Subli, Syairah binti Sahab, Mok Hui Wipi, Siti Nazihah binti Hamullah dan Muhammad Zulhilmi bin Zulkifli. Kenalan secara umumnya seperti apa yang kita semua ketahui, masalah kesihatan mental semakin meningkat dari hari ke hari di dalam kalangan rakyat Malaysia. Kesihatan mental ialah tahap kesejahteraan psikologi atau ketiadaan penyakit mental. Oleh itu, setiap individu haruslah mengetahui kepentingan untuk menjaga kesihatan mental demi kesejahteraan hidup. Hari ini saya ingin membentangkan definisi 2.1 kesihatan. Kesihatan merujuk kepada satu keadaan tubuh badan yang tidak mengalami sebarang masalah. Kesihatan amat penting kepada setiap individu. Seseorang itu boleh dikatakan sihat apabila keadaan fizikal, mental dan sosialnya adalah sempurna. 2.2 mental. Mental berkaitan dengan pemikiran, akal dan proses intelektual. Seseorang itu boleh dikatakan gila apabila mempunyai masalah mental. Seseorang itu dikatakan normal apabila mempunyai mental yang sihat. 2.3 Masyarakat dan pelajar universiti. Masyarakat merupakan satu kelompok sosial di mana ahli-ahlinya hidup bersama di satu kawasan untuk kepentingan bersama. Mereka saling berinteraksi dan berkomunikasi. Pelajar universiti lelaki digelar mahasiswa dan pelajar universiti perempuan digelarkan mahasiswi. Perkataan mahasiswa sebenarnya ia terdiri daripada dua suku kata, iaitu maha yang bermaksud besar dan berkuasa dan siswa yang merujuk pada sekelompok pelajar atau penuntut di institusi pengajian tinggi. Menerangkan sorotan literatur. Yang pertama ialah kesihatan mental. Kesihatan mental adalah situasi di mana seseorang individu menyadari potensinya boleh berdaya tindak terhadap stres kehidupan, boleh bekerja dengan produktif dan boleh menyumbang kepada masyarakat. Antara masalah kesihatan mental ialah kemurungan, keseluruhan kebimbangan umum, keseluruhan panik, keseluruhan obsesi kompulsi, keseluruhan stres selepas trauma dan gangguan tidur. Seterusnya ialah masyarakat Malaysia. Penduduk Malaysia terdiri pada masyarakat yang berbilang kaum, agama dan keturunan. Kumpulan terbesar rakyat Malaysia terdiri pada 3 kaum utama iaitu Melayu, Cina dan India. Terdapat juga penduduk pribumi di semenanjung Malaysia yang merupakan orang asli dan secara umumnya terbagi kepada 3 kaum terbesar iaitu Negrito, Senor dan Melayu Proto. Negeri Sabah mempunyai kumpulan etnik yang mempunyai keluarga dialek dan budaya terbesar iaitu sebanyak 32 kumpulan etnik. Majoritinya ialah etnik Kadazan Duzun. Penduduk Sarawak terdiri pada 27 kumpulan etnik dan etnik Iban adalah etnik majoriti selain Bidayu, Malanau dan orang. Seterusnya ialah kesihatan mental pelajar universiti. Tahap kesihatan mental pelajar universiti merupakan isu penting kerana ia berkait rapat dengan prestasi akademik dan juga kebajikan mereka secara keseluruhan. Prestasi akademik merupakan salah satu signal kepada produktiviti seseorang pelajar dan individu yang berproduktiviti tinggi adalah aset penting kepada pembangunan negara. Banyak kempen-kempen yang dijalankan di media massa untuk mempertingkatkan pengetahuan dan kesedaran masyarakat tentang penyakit tersebut. Kesihatan mental dapat memberikan kesan terhadap kehidupan sehari-hari atau masa depan seseorang termasuk kanak-kanak dan belia. Yang membincangkan 4.0 iaitu masalah sakit kesihatan mental pelajar universiti. 4.1 ialah krisis kewangan kerana latar belakang keluarga miskin. Sebenarnya bagi masalah ini ialah pelajar berada dalam keadaan penafian dan tidak menerima situasi kewangan yang dihadapi. Krisis kewangan akan menyebabkan kita mengalami berbagai jenis tindak balas dan emosi yang kurang menyenangkan seperti perasaan takut, panik dan marah. Punca bagi masalah ini ialah latar belakang keluarga yang kurang berkemampuan atau kurang pendapatan. Pelajar tidak mampu untuk menanggung kos pelajaran mereka sendiri, maka mereka perlu membuat pinjaman daripada PTPDN iaitu Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional. Bagi masalah ini ialah pelajar akan merasa stres, akan terus risau dengan situasi ini dan akhirnya menjadikan individu tidak dapat fokus pada kehidupannya. Mereka juga akan cenderung untuk putus asa dalam merancang masa depan. Sedangkan bagi masalah ini ialah menyebabkan budget mengikut kemampuan dan mengharapkan perbelanjaan dengan meletakkan hak keuangan untuk pelanggan bukan keperluan. Masalah kedua ialah masalah kesehatan akibat kurang penjagaan kesehatan. Sedangkan bagi masalah ini ialah pelajar sering mengabaikan kesehatan dan hanya fokus dalam pelajaran. Mereka menganggap mereka masih muda dan berpendapat bahawa agak awal untuk mendapat penyakit berbahaya. Puncanya ialah kitaran tidur yang tidak menentu, mengalami gangguan psikologis seperti masalah tidur dan kekurangan masalah paham. Bagi masalah ini ialah menyebabkan masalah kesehatan yang serius seperti penyakit jantung, serangan jantung, penyakit darah tinggi, dan diabetes. Penurunan juga salah satu kesan yang akan terjadi dalam diri pelajar kerana hanya terkurang dalam bilik asrama ataupun rumah sewa. Caranya bagi masalah ini ialah menjaga kesehatan diri dengan mengatur masa yang sebaiknya agar mempunyai masa belajar yang teratur tanpa mengganggu waktu tidur dan rehat. Pelajar juga harus mempunyai waktu untuk melepaskan tekanan belajar dan melapangkan fikiran dengan beredar. Yang ketiga ialah mengalami tekanan akibat pelajaran dan orang sekeliling. Sebenarnya bagi masalah ini ialah setiap pelajar mempunyai tahap mereka masing-masing.
Pencara juga memberikan kerja yang agak sukar untuk belajar. Mereka juga mempunyai masalah keluarga, masalah kenakan dan masalah dengan komitmen lain. Punca bagi masalah ini ialah mereka mempunyai kesukaran dalam pelajaran. Pencara juga mempunyai penetapan yang khusus untuk menyiapkan kerja mereka dan mereka juga mempunyai kerja sampingan. Apa yang akan berlaku ialah pelajar akan dikejar-kejar untuk menyiapkan kerja mereka. Kemungkinan mereka juga tidak mendapatkan keputusan yang semalang. Cadangan yang diberikan ialah pelajar boleh mendapat pembantu akademik, keluarga, rakan atau pencara yang mereka selesa. Selain itu mereka perlu menilai kemampuan diri mereka sendiri. Isi yang seterusnya ialah ketagihan terhadap internet dan media sosial. Menurut kajian, lebih daripada 60% daripada golongan belia yang berumur 18 hingga 25 tahun yang dikesan menghabiskan masa 5 jam sehari untuk melayari internet. Internet ialah singkatan daripada bahasa Inggeris iaitu Internetwork. Media sosial datang dalam berbagai bentuk format termasuk blog, forum dan dunia maya. Seterusnya ialah punca kemajuan teknologi telefon pintar dengan pelbagai aplikasi baru termasuklah Pokemon Go, permainan cyber yang boleh mengakibatkan individu keresahan dan kemurungan. Bagi individu yang mengalami ketagihan laman sosial akan cenderung untuk hilang tumpuan terhadap kehidupan hariannya. Ketagihan akan menyebabkan seseorang mengalami kemurungan dan masalah kesihatan disebabkan kekurangan masa tidur dan masa rehat yang secukupnya. Cadangan untuk mengelakkan daripada ketagihan internet dan media sosial ialah seseorang haruslah bijak untuk membahagikan masa, terutamanya dalam penggunaan laman sosial. Contohnya, seseorang boleh memperuntukkan masa hanya 1 jam sehari untuk melayari internet bagi mengelak ketagihan. Sebelum melayari internet, seseorang haruslah menetapkan objektif dan tujuan untuk melayari internet. Seterusnya adalah masalah keluarga yang serius. Yang pertama adalah senario. Fungsi utama keluarga adalah untuk membentuk, mengatur dan menyusun kehidupan anak supaya menjadi individu yang memiliki identiti sosial. Peranan keluarga dalam menjadikan anak seorang anggota masyarakat yang boleh bertingkah laku berdasarkan nilai asas dan jangkaan sosial masyarakat sekelilingnya. Nilai didefinisikan sebagai perlakuan yang baik, peradaban dan tata susila individu manusia. Yang kedua adalah punca. Yang pertama adalah faktor persekitaran anak-anak yang mempunyai pengalaman pahit yang dialaminya. Yang kedua adalah masalah kehidupan dari segi kekeluargaan, pekerjaan dan atau pelajaran. Yang seterusnya adalah ia mungkin berpunca daripada ibu bapa yang ingin anak mereka berjaya dalam pelajaran atau disebabkan kebimbangan tentang masa hadapan yang diharapkan oleh ibu bapa. Seterusnya adalah ketidakupayaan mendapatkan sokongan ibu bapa atau menyelesaikan masalah. Selain itu adalah masalah penceraian ibu bapa. Yang terakhir adalah tekanan keluarga turut menjadi punca kepada masalah kesihatan mental dalam kalangan remaja. Yang ketiga adalah kesan yang berlaku terhadap kesihatan mental pelajar universiti akibat daripada masalah keluarga. Yang pertama adalah hubungan keluarga yang tegang dan tidak berkualiti boleh mempengaruhi perkembangan kanak-kanak. Yang kedua adalah dari segi tingkah laku, sesetengahnya ada yang menjadi kaku, ada juga yang meluahkan emosi, manakala ada juga yang tidak menunjukkan sebarang emosi. Yang terakhir adalah individu yang mengalami tekanan, mempunyai ciri-ciri seperti bimbang, hilang tumpuan, cepat marah, tidak dapat tidur, hilang selera makan dan yang boleh menyebabkan kesihatan mental terjejas. Yang keempat adalah cadangan. Keluarga memahami dengan jelas maksud tekanan, punca kepada tekanan dan strategi untuk respon kepada tekanan tersebut. Yang seterusnya adalah komunikasi keluarga yang positif. Yang terakhir adalah lebih berusaha untuk mencari sumber bagi memenuhi keperluan dan kemahuan keluarga. Secara kesimpulannya, masalah kesihatan mental dalam kalangan masyarakat di negara ini menunjukkan bilangan yang semakin meningkat, terutama dalam golongan yang berumur. Pelbagai cara yang boleh dilakukan untuk membendung masalah ini agar dapat dikurangkan, terutama dalam kalangan pelajar universiti. Cabaran dihadapi generasi muda hari ini jauh berbeza dengan apa yang dialami generasi terdahulu. Jika tidak ditangani sebaik mungkin, akan membawa kepada masalah lebih serius dan pencegahan terhadap masyarakat terhadap penyakit mental ini seharusnya bermula daripada peringkat mengenali tanda-tandanya. Sekian, terima kasih.